dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berita merasmikan pembukaan tahun pertama Dewan Negeri Perak Darul Ridwan ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perak Sejahtera 2030 dan salam perpaduan. Alhamdulillah, lintas langsung daripada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan bersama saya Amirul Wong dalam temu bual khas dibawakan oleh Stratcom bersempena dengan mesyuarat pertama dan kedua tahun pertama sidang Dewan Negeri yang ke-15. Jadi seperti mana kita tahu, pada minggu lepas telah dibentangkan berkenaan dengan Belanjawan 2023. Jadi hari ini kita bawakan tajuk Perspektif Ketua Pembangkang. Jadi dengan itu tidak membuang masa lagi, saya memperkenalkan seorang insan dan juga tokoh yang saya suka tengok Facebooknya, di media sosialnya, bersahaja namun sampai selalunya, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Razman Zakaria ataupun lebih dikenali sebagai Pak Teh iaitu Adun Gunung Semanggut. Jadi terima kasih Pak Teh kerana bersama kami. Jadi Pak Teh, alhamdulillah minggu lepas telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Cikgu Saharani Mohamad berkenaan dengan Belanjawan 2023, di mana telah diberikan fokus pada 5 fokus utama yang saya rasa menyeluruh dari segala aspek. Jadi kita nak tahu ataupun para pelayar sekarang nak tahu dari kacamata Ketua Pembangkang, daripada kacamata Pak Teh, apakah perspektif atau bagaimana Pak Teh melihat Belanjawan 2023 ni Pak Teh? Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Amirul dan para pendengar semualah. Jadi pertama terima kasih di atas jemputan Pak Teh untuk kongsi bersama mengenai dengan bajet negeri Perak, yang mana menjadi tanggungjawab bukan saja pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Jadi kita kena mewujudkan satu budaya politik baru bahawa soal pembangunan ni adalah tanggungjawab semua. Cuma kita memain peranan di posisi masing-masing. Jadi semuanya ke arah menyumbang kepada pembangunan. Jadi seperti mana yang dikatakan tadi, pembentangan bajet belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada minggu lepas, pada pandangan pihak pembangkang, seperti mana yang dirakamkan dalam ucapan perbahasan tadi, mengatakan bahawa memang telah difikirkan untuk satu bajet semasa yang menangani pasca Covid dengan mengimbangi anggaran pendapatan negeri dan juga anggaran perbelanjaan negeri, dan dibelanjakan berhemah mengikut keperluan-keperluan yang tentu fokus kepada keperluan-keperluan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Jadi memang bajet ni memang kita kata alhamdulillah, kalau dapat dilaksanakan dengan baik, ianya boleh memberi kesan yang positif kepada negeri dan rakyat. Benar, alhamdulillah. Jadi boleh katakan apa jua pun belanjawan ataupun intipatinya tentunya untuk rakyat negeri Perak itu sendiri. Dan tidak mengira di blok pembangkang ataupun di blok kerajaan, niatnya adalah untuk membantu kesemuanya. InsyaAllah. Jadi Pak Teh, saya nak tanya, dalam Belanjawan 2023 Yang Amat Berhormat Menteri Besar memperuntukkan peruntukan samarata kepada kesemua ahli Dewan Negeri, iaitu sebanyak 0.3 juta bagi projek infrastruktur kecil, juga program dan juga bekalan, dan juga 7,000 sebulan untuk pusat khidmat ahli Dewan Negeri. Jadi bagaimanakah penerimaan Pak Teh dan juga kesemua dalam blok pembangkang tu, Pak Teh? Ya, yang pertama saya ucap terima kasih kepada kerajaan dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa ini juga merupakan satu reformasi politik pentadbiran kerajaan, dan perkara ini telah dimulakan oleh Yang Amat Berhormat semasa menerajui kerajaan dalam penggal yang lalu. Jadi sebagaimana kita menerima amat baiklah
Perkara ini sebab wakil-wakil rakyat ini adalah ada pengundi di kawasan-kawasan mereka, dan sekiranya mereka tidak diberi sebarang bajet, maka ini menimbulkan kesusahan kepada mereka, kepayahan kepada mereka, dan mereka juga tidak boleh berkhidmat kepada rakyat. Jadi dengan peruntukan sebanyak 7,000 untuk pengurusan pusat khidmat, iaitu itu amat baiklah untuk mendisingkan, mengadakan sebagai tempat perhubungan di antara rakyat dengan pusat khidmat, dan juga adun di situ sebagai bertindak sebagai perantaraan di antara rakyat dengan agensi kerajaan. Dan juga peruntukan pembangunan dan infrastruktur sedikitnya adalah sekurang-kurang boleh kita membantu permohonan daripada rakyat mengenai dengan perbekalan-perbekalan kecil. Jadi ini satu amat baiklah, amat positif, dan kita harap budaya ini dapat diteruskan sampai bila-bila lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya teringat balik ataupun kembali balik tadi ayat Pak Teh, iaitu berkenaan dengan politik matang. Saya boleh rumuskan, iaitu politik matang. Jadi pembangkang bukan sahaja orang kata sebelum ni kita tahu pembangkang hanya membangkang saja ataupun hanya kata bercakap sekadar cakap, tapi namun sekarang ini pembangkang sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan negeri, pentadbiran dan sebagainya, menjadi seimbang yang baik kepada kerajaan. Jadi bagaimanakah Pak Teh menerajui ataupun bagaimanakah Pak Teh membawa blok pembangkang ini untuk menjadikan satu badan yang check and balance yang berkualiti, yang crucial dan vital? Pak Teh. Sebagaimana yang kita maklum, politik matang ini kita tak melihat sebagai seolah parlimen itu dijadikan tempat membuang masa ataupun berbahas ataupun menimbulkan perkara-perkara yang tidak konstruktif. Yang tidak konstruktif. Sebab tu kita parti sendiri kepada pihak pembangkang telah pun memberitahu bahawa kita membina kepada apa yang telah dirancang oleh kerajaan. Sebab mungkin daripada sudut pandang pembangkang dan sudut pandang kerajaan itu mungkin terlepas pandang bagi pihak kerajaan, maka kita hanya menyuarakan berdasarkan kepada apa yang berlaku di bawah. Jadi kita konstruk, kita membina. Kita membina kat atas tu. Bukan kalau kita nak mencari salah, kita buat apa saja pun boleh diambil daripada sudut yang salah. Jadi politik matang ni kita membaiki apa juga permasalahan ataupun apa juga perancangan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi kalau kita ada sudut pandang lain, maka kita kemukakanlah kepada pihak kerajaan untuk melaksanakannya. Benar-benar kata macam pepatah kata kuman di seberang tu nampak, gajah di depan mata nampak. Kalau kita kekalkan dengan pemikiran gitu dan lagi satu, kalau kita tengok, kalau kita mengekalkan budaya pembangkang berlawanan itu, sebab pembangkang dia akan jadi makin besar. Kalau kali ini kita tak bagi peruntukan, kita menindas dan sebagainya, mungkin satu hari bertukar kerajaan, dia orang dulu tak bagi, maka kita akan berlaku penindasan yang lebih besar. Jadi dia tidak sihat lah. Kata what you give you get back macam tu. What you give you get back. Betul. Aduh. Jadi Pak Teh, saya rasa para pelayar kita nak dengarkan tadi Pak Teh juga dah berbahas berkenaan dengan Belanjawan 2023. Mungkin boleh Pak Teh ulaskan secara ringkas tadi perbahasan Pak Teh kepada para pelayar kita, Pak Teh. Pada Pak Teh lah, sekarang ni khususnya yang penyakit yang besar ataupun serius dalam negeri Perak dan semua orang sebut adalah golongan miskin, ataupun kita kata B40. Jadi mengikut perangkaan negara, kita menyumbang kepada 12.7% daripada B40 negara, dan ini menterjemahkan kepada lebih kurang 57.8% daripada jumlah rakyat negeri Perak ini, termasuk dalam golongan yang miskin, iaitu mempunyai pendapatan 4,100 lebih kurang 4,111. Jadi 40%. Maka jadi fokus Pak Teh pun menjadi kebetulan supaya kita boleh nak mengurangkan, nak menghapuskan kemiskinan itu adalah mustahil. Tapi tanggungjawab untuk mengurangkan kemiskinan itu adalah tanggungjawab bersama. Sebab ini adalah ajaran Islam. Betul. Ajaran Islam. Sebab apa yang kita dapat tu, ada rezeki kita tu untuk, ada hak yang kita dapat tu untuk orang miskin. Contohnya zakat. Lepas tu diperuntukkan zakat. Kalau semua kita bertanggungjawab, insya-Allah
perjalanannya lancar. Kiranya macam dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Ada rezeki. Walaupun kita dapat rezeki, dah tentu dah rezeki melalui kita, tapi ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Begitu juga kalau jadi sebuah negara, negeri kan. Jadi peruntukan sebuah negeri kita kena fokus kepada golongan ini dan buat terancang lah. Jadi mungkin Pak Teh, kalau saya tengok sebenarnya di media sosial Pak Teh, Pak Teh lebih kata dan juga dalam percakapan Pak Teh banyak orang kata relate balik, kata kembali balik kepada Islam. Itu yang kata mungkin satu bukan semua orang boleh buat. Dia kata kalau kita ni kalau nak silap tafsir pun susah juga. Jadi boleh orang kata apabila kita bercakap berkenaan belanjawan ataupun kita bercakap berkenaan dengan bajet kali ini, boleh tak saya katakan bajet tu sebenarnya syumul ataupun menyeluruh dari segitu? Ya, memang pada Patih memang dia cukup menyeluruh, ada menangani kaum miskin, ada pembangunan, ada pengurusan, adanya semua, ada semua bolehlah kita perbaiki di sana sikit. Nak mencari kesempurnaan memang tak ada yang sempurna, dan kalau kita nak membesarkan yang salah itu memang tak boleh lah. Cuma kita boleh memperbaikilah memang. Jadi konsep bajet ni pada Pak Teh cukup puas hati lah. Cukup puas hati, terutama tadi kita kata tidak ada dijadikan mangsa. Kadang-kadang oleh sebab dia bangkang maka kita ketepikan dia. Oleh dia sebab sekolah agama kita ketepikan dia. Oleh sebab dia kaum Cina kita ketepikan dia. Tak boleh. Jadi dia semua ada peruntukan untuk berbagai bangsa dan ada peruntukan untuk boleh menikmati sama-sama kekayaan negara ni. Alhamdulillah. Tapi Pak Teh, mungkin bonus question Pak Teh. Kalau anda kata ada penambahan baikan ataupun cadangan yang boleh diselitkan dalam belanjawan 23 ni, apakah yang kita boleh masuk ataupun selarikan lagi? Daripada sekarang ni kita tumpukan kepada security makanan tu. Security makanan sebab ini adalah keselamatan, keterjaminan keselamatan rakyat. Jadi apa pun boleh berlaku sekiranya negara-negara lain boikot Malaysia, kan tak mau mengimport makanan dan sebagainya, maka kita akan kebeluran. Maka perlu ditambah di situ program-program ataupun inisiatif-inisiatif yang buat untuk meningkatkan dalam industri makanan ni, perbekalan makanan ataupun keterjaminan makanan untuk gitu. Macam berbalik kepada Perak Sejahtera balik Perak Sejahtera 30 agenda, antara lain agendanya berkenaan kesukaan makanan tu. Jadi orang kata insya-Allah itu kita doakan agar terjamin. Makanan ni kalau saya tak makan sehari pun tak boleh Teh. Ya betul. Itu cukup, mesti kena cukup. Kena cukup. Ada duit tak nak makan pun tak guna tu mana. Ada duit tak nak makan dia jadi inflasi. Betul, dia kena seimbang. Kena seimbang. Insya-Allah Teh. Jadi Pak Teh orang kata kita pun nak ke penghujung sikit ni. Satu lagi bonus question Pak Teh. Apa dia tu? Tadi biasa dalam dewan ni kita ada penyeri Pak Teh. Tadi ada apabila Pak Teh berbahas, orang kata keadaan panas sikit Pak Teh. Tapi orang kata itulah orang kata seri ataupun dalam dewan kan, untuk memberi senyuman. Jadi Pak Teh orang kata komentar Pak Teh kepada saya betul tengok daripada segi TikTok tadi pun tengok, dari media sosial tengok berkenaan komentar orang jual saya beli Pak Teh. Boleh Pak Teh ulaskan sikit Pak Teh? Ya, orangnya memang biasa. Kalau dalam parlimen ataupun dalam sidang DUN, apabila kita sebut nama dia mesti dia bangkitlah. Jadi kebiasaan dah lama bercakap, cuma tak ada penjelah dan sebagainya untuk penyerikan balik. Dan kadang-kadang dengan kita menyentuh itu ayat boleh tengok apa isu sebenarnya. Itu dia punya, orang kata nak bagi spark, boleh nampak isu yang kita bincangkan itu. Insya-Allah. Jadi Pak Teh, kita pun nak menutup pada rancangan Pak Teh. Okey Pak Teh, ada sepatah dua kata kepada para pelayan kita. Ya Pak Teh, ucapkan kepada politik ni bukan satu perkara yang main-main. Jadi kita kata bukan kita suka lantik, kita suka buat tu sebab dia mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Sebab itu kita mintalah kepada semua player kita menjadi matang. Bila kita jadi matang, kita boleh memikirkan sesuatu itu atas dasar isu dengan alasan kita ni sebagai ummah yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena menjadi manusia yang boleh memberi kebaikan kepada manusia lain. Itu yang paling utama. Yang paling utama. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Teh. Kata ulasan. Tadi walaupun kata panas-panas dewan tadi dengan penyeri semua ya. Jadi terima kasih juga kepada para player kita kerana bersama menonton sesi lintas langsung ini bersama dengan Pak Teh
Ya, nama kata semua kenal. Semua kenal. Kata Patih saya semua kenal dah. Ya, ya, Ataupun kata kalau di secara formalnya lah kata, Ya. Yang berhormat Tuan Haji Razman Zakaria, Ya. iaitu Adun Gunung Semangga. Jadi insya-Allah seperti mana Pak Teh telah perkatakan tadi, kita kekalkan politik matang. Reform apa benda yang perlu, terutamanya bagi kebajikan rakyat negeri Perak Nur Ridwan. Jadi insya-Allah kita bertemu dalam sesi lintas langsung yang seterusnya dibawakan oleh Stratcom dalam bersempena dengan mesyuarat kedua dan tahun pertama sidang Dewan Negeri yang ke-15. Saya Amirul Wong dan juga bersama panel jemputan kita Pak Teh. Ya, okey. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Apa lagi? Okey. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, berita merasmikan pembukaan tahun pertama Dewan Negeri Perak Darul Ridwan ke-15.